أعوذ بالله من الله من Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir. Saudara pengacara majlis, rakan-rakan saya dalam IRC yang hadir sini, semuanya. Nanti depan ni saya perkenalkan ni semua pembantu-pembantu pihak-pihak yang mengambil bahagian cergas ya dalam ERC ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana hadir. Terima kasih kerana hadir di persidangan ini. Mungkin ini bukan sidang yang akhir lah. InsyaAllah kalau saya sihat, apa semua kita boleh buat lagi untuk mengulas dan mengupas lebih banyak, lebih detail lah ke perkara yang mungkin masyarakat umum perlu mengetahui lah secara detail, nanti tidak berlaku salah faham yang berterusan mengenai apa yang kita cadangkan dengan apa yang difahamkan oleh masyarakat umum. Hari ini saya kira hari yang penuh bermakna bagi kami di Electoral Reform Committee ini, atau ringkasnya ERC, kerana berjaya menyiapkan laporan yang lengkap dengan pelbagai syur untuk dipertimbangkan dalam usaha penambahbaikan sistem dan proses pilihan raya demokrasi di negara ini. Seluruh anggota ERC telah menjalankan tugas secara dedikasi dan sempurna sepanjang tempoh 2 tahun yang ditetapkan oleh kerajaan bagi kami menjalankan tugas. Jika tidak kerana masalah timbulnya pandemik COVID-19 sejak beberapa bulan yang lepas, penyediaan laporan ini sudah boleh disiapkan lebih awal daripada jangka masa yang ditetapkan. Walaupun jadual lawatan ke beberapa tempat di luar negara dan di dalam negara telah terbantu kerana COVID-19, kami menggunakan saluran teknologi digital untuk melengkapkan kajian. Umum sedia maklum bahawa kajian ERC ini dapat dilakukan kerana terdapat iltizam politik ataupun political will di pihak kerajaan. Bagi pihak seluruh rakyat Malaysia, saya selaku pengerusi ERC mengucapkan berbanyak terima kasih kepada kerajaan kerana menghadiahkan iltizam politik yang begitu berharga. Saya telah menyerahkan laporan lengkap yang mengandungi 49 syur, iaitu syur-syur penambahbaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya diberitahu bahawa laporan itu akan diteliti dan dikaji bersama-sama dengan anggota kabinet dalam mesyuarat kabinet. Bila saya tak dapat nak bagi tahulah, tapi mungkin dalam masa yang akan datang. Dimuat sama dalam laporan itu ialah syur-syur berkaitan dengan langkah-langkah yang sesuai, yang perlu dipertimbangkan bagi melaksanakan seberapa yang boleh dan dalam jangka masa yang sesuai syur-syur yang telah dikemukakan.
Dalam hubungan ini, saya menyeru semua pihak memberikan sokongan untuk melunasi harapan negara untuk melonjakkan amalan demokrasi negara ke tahap dan kedudukan yang sama dengan negara demokrasi yang telah maju di dunia. Kita semua sedia maklum bahawa pilihan raya demokrasi yang bebas, adil dan telus menjadi tunggak atau backbone ya kepada sistem pemerintahan demokrasi. Bila sesuatu pilihan raya itu dilihat sebagai paling demokratik, itulah jua masanya kita boleh anggap bahawa pilihan raya itu adalah kepunyaan rakyat seluruhnya, atau dalam bahasa Inggerisnya, ownership of the whole election by the whole people. Dan masa itu juga kita raikan pencapaian bahawa negara telah melakukan yang betul dan tepat dalam urusan pilihan raya demokrasi di negara kita. Tanggungjawab seterusnya harus dipikul dengan bersungguh-sungguh oleh pihak-pihak yang diberikan tugas untuk melaksanakan pelbagai syur yang telah dimukakan oleh gerasi. Ini saya punya ucapan ringkaslah untuk sesi petang ini. Tapi ada diberikan kenyataan media yang khusus, yang berbeza dengan yang saya punya lah, untuk dibaca dan diteliti oleh tuan-tuan dan perempuan. Jadi ini laporan yang saya serahkan ya. Ini tebal ya. Ini seminggu baca, 2 minggu baca pun tak boleh habis lah. Macam-macam. Dalam ni ada ulasan ya. Ulasan apa tu? Di sini ada ulasan yang lebih detail mengenai apa yang kita paparkan di depan itu, iaitu mengenai 49 syur yang telah kita lakukan. Dan di samping itu kita juga menyediakan dalamnya syur kita mengenai apa yang harus dibuat selepas inilah oleh pihak kerajaan. Itu syur sajalah. Tak semestinya dilakukan sebagaimana yang kita cadangkan ya, iaitu penubuhan sebuah unit khas untuk memantau dan juga untuk membantu melaksanakan seberapa banyak yang bolehlah. Dalam laporan ini ambillah Pegang je. Yang ini ringkasan lah. Yang inilah yang banyak baca ni. Kalau kita edarkan, yang ni yang banyak baca. Jadi dalam ni semua sekali juga lengkap lah. Alright. Jadi itulah yang saya perlu kemukakan sekarang sebagai permulaan, dan serbisnya boleh saya tolong jawab soalan-soalan. Kalau ada soalan-soalan yang payah-payah sangatlah ya, soalan mudah-mudah, rakan-rakan saya kalau saya tak
tak boleh terangkan cara detail atau lengkap, mungkin dapat membantulah di dalam menjawab soalan-soalan yang. Okay, any question? English pun tak apa. Yang show nombor 1 pengasingan fungsi Suruhanjaya Raya itu, dan show nombor 3 penubuhan Suruhanjaya sepanjang raya itu, boleh translate lebih sikit tak? Adakah dua Suruhanjaya yang berbeza ataupun Suruhanjaya sepanjang raya itu di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya? Okey, kita telah membuat perakuan iaitu mengenai cara kita nak susun semula ya, SPR. Tujuannya ialah untuk menentukan ada keyakinan ya, di semua pihak. Sekarang ni banyak pihak tak yakin bahawa SPR ni bebas ya, adil, telus dan sebagainya. Jadi kerana itu kita susun semula selepas kita mengkaji apa yang dilakukan di banyak negara. Dan kita syorkan supaya diwujudkan tiga badan berasingan tapi ada kaitan rapat antara satu sama lain. Ya, mula-mulanya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya itu sendiri. That is the main body. Ya. Main body is the Election Commission itself. Election Commission ini mempunyai fungsi-fungsi yang khusus. Ya. Specific functions of the Election Commission. Dia policy maker. Buat dasar dan dia juga adalah badan yang akan enforce, melaksanakan, mengambil tindakan dalam semua hal berkaitan dengan Undang-Undang Pilihan Raya, khususnya termasuk kesalahan-kesalahan di bawah Undang-Undang Pilihan Raya. Dan ada lagi lah berbagai fungsi lain yang ada kaitan dengan the main function of the Election Commission. Yang kedua ialah Election Commission ni ada sekretariat. Sekretariat ni ialah badan yang menjalankan pilihan raya. Seperti mana yang ada sekarang. Jadi sekretariat ini kita lantik dia sebagai badan utama menjalankan pilihan raya itu sendiri. The body that runs election. Dia tak kisah tentang enforcement, tak kisah tentang polisi dasar semua. Dia undang-undang kita tentukan bagaimana nak jalan pilihan raya, dia jalankan strictly mengikut peraturan itu. This is the body. Dan yang ketiga, it can be considered as a separate body, ya, because yang ketiga ni menjalankan urusan khas untuk mempersepadankan delimitation of constituency, mempersepadankan bahagian-bahagian pilihan raya saja. Kalau masih kekal seperti mana keadaan sekarang lah, kalau kerajaan kata okey lah, every 8 years you must review, redelimit. Then every 8 years we'll have to appoint a commission. Maknanya tidak, commission ini tidak kekal ya, every 8 years. Kalau macam sekarang every 8 years. Tapi kerajaan mungkin saya tak tahulah, mungkin ubah pada 5 years, every 5 years you review. Ini tak tahulah, kerajaan mesti tentukan semula ya. Sebab ini adalah peruntukan perlembagaan yang ada. Jadi dia mesti siapkan kerja dalam masa 2 tahun. Maknanya kita akan tubuhkan, negara mesti tubuhkan election, dia panggil in English, Boundary Commission ya. Electoral Boundary Commission. Suruhanjaya Persepadanan Pilihan Raya. Probably every 8 years, and that Suruhanjaya will last for 2 years. Jadi
next 8 years kemudiannya akan ditubuhkan semula Suruhanjaya. Jadi tidak ada permanent base lah tentang persepadanan ini. Ini dikirakan lebih baik sebab every time there is a need to do delimitation, a new committee will be formed, and that committee probably lebih cekap lah, will be more efficient ataupun lebih adil. Tidak yang sama lah. Kalau yang sama ni tak boleh lah. Ya. Saya jawab ke soalan tu? Kalau maksudnya every 2 years, every 8 years, dia punya fungsi selama 2 tahun, setiap 8 tahun kan? Maksudnya adakah ia juga bertujuan untuk mengurangkan bebanan kerja untuk DSTR atau macam mana? Ya, kita nak ada dua tujuan situ. Satu bukan saja mengurangkan kerja, tapi juga untuk menentukan bahawa SPR tidak dituduh. Ya, sekarang ni banyak tuduhan SPR ni memihak, ya, memihak di dalam delimitation constituencies. SPR tidak adil dan sebagainya. Jadi SPR lepas ni free from all that. SPR punya kerja ni buat dasar tentang pilihan raya, dia jalankan pilihan raya. So kita mau confidence the public to gather more lah as far as electoral commission is concerned. I think one of the main criticisms about government agencies is that there's been a lot of overlapping of functions between the different government agencies and the ministries. So how can the separation of the EC into 3 separate bodies, how do you make sure that the functions will not overlap? Oh yes, definitely. There will be rules and laws. We make sure that each organization functions according to what has been. Most of these organizations will be working strictly on laws that have been put in place. Lepas ni, the laws will be there to guide them where they will start their job and where they will end. You know, definitely we have seen what they do in some countries. Definitely there will be no overlapping of function. Yeah. That's it. Yes. Let's say we have an election in the next after 3 months. What are among your suggestions that can be put into being as soon as possible? Kita punya recommendation ni will take many years to be probably put in place. Rasa saya 3 bulan tu tak cukup lah. Probably lah, if the present term of government is extended until the end, another 3 years, probably I think half of what we recommended can be put into practice. Tapi if you talk about 3 months, no way. No way. Ini pun tak tahu lagi ni. Ini kita baru bagi. Ini buku. Bila agama nak kaji, saya pun tak tahu. Saya hanya bagi laporan. Selebihnya, kerajaan akan tentukan bila dia nak kaji, macam mana dia nak buat, apa dia nak pakai. Yeah. But I hope they are accepting all the recommendations lah. You have proposed that for instead of first past the post for Jones and The system. Yeah. for the parliament. Do you think that can be done for Malaysia? Oh, definitely. Otherwise, he would not have proposed. No, that is the best thing that we can for the time being lah. We can recommend. Perhaps later on they can probably further improve on that system. That system alone has got 3 or 4 types. You know, when it comes to practices on the ground, you know, we have seen so many countries using it. But ours is very simple. We
it is a proportionate system for parliament. That proportionate system is being proposed such that it is, for the time being, suitable for the country. A simple proportionate system. That is closely, yeah, closely. First, apa ni? Yeah. Tan Sri, daripada 49 shore ni, berapa shore yang dah dipersetujui oleh government? Belum lagi. Yang umumkan yang di 18 tahun tu dan Itu memang yang ada dua okey. kan? Shore 24 dan 25. Ya, itu memang kerajaan dah buat pun. Tapi kita awal-awal lagi, kita dah buat dia dulu. Bukan kita tiru kerajaan ni. We are among the first to propose this. Tapi baguslah. Itu pun masuk dalam show kita semua. Jadi, tapi show kerajaan tu satu-satu kan. Isolated. Kita tak. Semua sekali, then it's going to be beautiful. So dari 49 ni, dua dah memang kerajaan. Kena buat lah. Itu memang dah kena buat dah. Yang lain tak tahulah kerajaan nak buat ke tidak. So tadi Tan Sri cakap, daripada 49 ni, dalam tempoh 3 tahun, boleh tentu separuh akan boleh dilaksanakan. Kita ada recommend, I think 32. About 32 show lah. Yang boleh kita buat dalam masa singkat lah, dalam masa 3 tahun. Kemudian selebihnya mungkin 5 tahun sampai 10 tahun pun ada. Saya nak bagi tahu tuan-tuan sini, ini proses ubah suai ni tak boleh ambil masa pendek. Sebab melibatkan banyak undang-undang yang perlu diperbaiki, undang-undang baru yang perlu diintroducekan. Banyak pula perkara-perkara lain yang ada kaitan dengan undang-undang itu yang perlu disediakan. Jadi it's going to take quite some time. Misalnya, saya bagi contoh, Indonesia dah 20 tahun dia buat reformasi. Belum lengkap lagi. Yeah, they got only about 90% now. You see, New Zealand took about 12 years. I think Australia took about almost the same time for them to complete the process. Kita harap kita boleh buat lekas-lekas dengan tenaga yang lebih besar lah. Dan saya juga berharap ada badan khusus untuk betul-betul memantau, membantu. Kalau tidak, nak suruh orang tu buat sikit, orang ni buat sikit, orang ni buat sikit, tanpa monitoring, sistem ditubuhkan, it's going to take very, very long time. Nanti rakyat pun marah, resah, kenapa tak buat ni, kenapa tak buat tu. We want to do away with all this, marah, resah, tak puas hati apa semua ni. Dan kita percayalah, kalau diikuti apa yang kita sediakan ini, we are going to have a complete set of election rules and laws, a system that is comparable to any developed system in the world. Jadi tak ada lagi. Yang saya sebut tadi, the people must own the election. Kena faham that rangkapan ya. Orang ramai mesti sistem ini mesti dijadikan kepunyaan seluruh rakyat negara. Tak ada siapa nak komplain because they are the one who produce that system. Ini pun we produce it through our engagement ya. Libat urus. Kita buat satu negara, pergi jumpa orang tu, jumpa orang ni, kemudian kita dapat pula in the form of memorandum dan sebagainya. Dan kita duduk bincang, kita buat rumusan dan kita kemukakan. Dan di samping itu kita tengok negara yang maju apa dia buat. Dan kita ambil contoh sikit sebanyak, campur dengan apa yang kita lakukan di sini. Kita sesuaikan dengan social order yang kita ada sekarang. Tidak akan mengejutkan sesiapa kalau kita introduce semua ni. Ini memang perkara yang patut ada. Perkara biasa. Ya.
yang patut ada dalam demokrasi pilihan raya di negeri ini. Kalau tak lengkap semua ni, demokrasi pilihan raya tak lengkap. Bukan saya kata kita tak buat pilihan raya sempurna in the past. Kita buat pilihan raya sempurna. Professional, SPR. Bukan kerana saya ada dalam SPR dulu. Tak. In spite of all the missing components yang kita ada dalam undang-undang kita, we allow people to really freely go and cast their votes, do their duties as citizen. Dan semua orang tak pernah pun bagi tahu saya dia tak dapat mengundi dengan selesa. No, people are happy to go to polling booths and they know their votes are secret and they know that they have made the right choice. And they have been choosing 14 election. So in the event a snap election is called highly within the next 1 or 2 years, you don't think any of these reforms can be implemented? Now I'm waiting for reaction from the government lah, Kalau government tanya saya apa nak buat lepas ni lah, saya kata mula lah, kita ada recommend tu, buat unit untuk really work on this. I think we 2 or 3 years from now, we will have some of this recommendation in. Yeah, we can do it quickly. Give us the legal boys, a group of legal boys to be with us to handle this, and we will we'll work on that. And then you mentioned that some of the reforms are big party candidates, right? So in the event of a change in the current and the next election, how can we ensure that the political will to implement some of Yeah, once the government has said this is not political. This is completely out of politik. Tak ada politik dalam ni. Tak ada satu parti pun akan dapat untung atau dapat rugi. Tak ada siapa pun. Semua parti akan merasa dia bebas daripada keadaan-keadaan yang wujud tidak adil. All parties will be free from all this. The idea that something is cooking up in there, that their party is going to lose because of unfair treatment and so on. No. Buat ini 100% semua parti be taken care of, their welfare. They don't have to worry about electoral management. They must only worry about how they are going to get the votes from people. Alright? This is what we are trying to achieve for the country. Nothing. Jangan tuduh kita buat ni untuk siapa-siapa. Tak ada. Nothing for anybody. It's for the whole country. Kita nak tengok demokrasi kita ni, the backbone, ialah pilihan raya. Kita nak tengok di sini kita buat dah betul. And then the rest will follow lah. Betul lah. Kalau di sini kita buat tak betul, banyak benda tak betul lah di belakang nanti. Right? Basri cakap tak ada satu pun parti akan rugi dan untung dengan DKET. Jadi yang stroke yang ke-10 itu pemindahan fungsi parti politik kepada SPR, adakah dia disetujui oleh parti-parti yang ditemui? Ya. Ini proposal from the ground. Bukan kita punya. Kita collect semua. Ini proposal from the ground. Semua orang mahu SPR bertanggungjawab. Kita pun mahu SPR bertanggungjawab. Sebab SPR ni bagilah sikit gigi untuk gigit. Biar dia dapat kawal parti-parti politik. Bila parti politik misbehave, tak ikut peraturan, biarlah bagi kuasa sikit kepada SPR untuk mengawal, untuk bagi tahu dia, don't do this. If you do this, we'll punish you. Okay? There's element of punishment dalam tu. Ya, nanti kita tentukan ada element of punishment. Tapi bukan saya nak rendahkan ROS. Bukan. Nah, dia have done it. Tapi
Saya tak fikir dia boleh melakukan tanggungjawab yang saya sebut tadi. Nak pergi kawal parti-parti politik, khususnya dalam pilihan raya, tak boleh. Itu bukan function dia. Itu function SPR. Tapi SPR tak boleh jalankan function sebab tak ada kuasa. Kita tengok banyak negara. In fact, all countries lah. All countries, that law on the registration of political parties, that law is with their management body, electoral management body, not with any other body. Okey, satu lagi ialah bila kita cadangkan dalam kita punya laporan ini bahawa perbelanjaan pilihan raya, private funding, state funding and so on, dilaksanakanlah. Kalau dilaksanakan, mesti ada audit. Siapa mau audit ini? That is one of the function of the Election Commission nanti. Election Commission will monitor expenses, will monitor all kind of transaction involving money in election. That is being done in all developed countries, and we want to do the same. I think it's time. Lepas 63 tahun 63 kah merdeka? 63 tahun merdeka, kita pun sudah pandai dan bijak macam orang lain juga. I think kita buat ni lah. Bagus ya. Dan itu one of the functions, new functions of the Election Commission, the main body yang saya nyatakan tadi. Banyak kerja tu. Ya. Annual examination of dia punya expenses, ya. And so on. The fund that they got, mana simpan bank ke, simpan dalam poket. Ya, ini semua kita bagi chance. Dan kalau kita buat ini fairly, and I think the whole country would be very happy lah with this kind of thing in election. Right? Short of exactly to monitor political funding, political party funding from the public. Are you saying that we have too much of money politics at the present moment? Depend on what you mean, how you understand by the term money politics lah. Is money being used to Kalau dalam pilihan raya ni money politik orang sebut pasal apa? Orang bagi-bagi duit ke kan? Untuk undi. Itu satu daripada money politik is broader than that lah. Ya, money politics ni. Kita tak mau gini aja, satu perkara penting dalam election finance ni. Kita tak mau satu parti tu banyak duit, tak habis. Berbukit-bukit duit dia. Dan dia gunakan duit dia untuk buat banyak hal yang boleh membantu dia memenangi pilihan raya. Some of the things that they do are not completely against the rule lah, in the law. Kita tak mahu ini berlaku. Kita mahu semua parti ada sedikit fund lah. There must be a fair amount of money owned by a party for that party to really survive, not only during election but all the time. Kita ada 50 parti sini. You tell me berapa parti you ingat functioning? We have more than 50 parties, political parties. I think about 15 like that. Yang kita selalu dengar ni ada 4-5 je ni duduk bergaduh tidak bagi ni. Tapi you are not aware, 50 lagi, 40 more parties tu mana perginya? Siapa nak tahu juga, hidup ke mati. Tapi dia still in the list, senarai Suruhanjaya Pilihan Raya, maknanya dia still hidup. Kalau dia tak hidup, maknanya dia tak submit return ke apa semua, dia sudah kena potong oleh RUS. Dia hidup. Tapi berfungsi ke dia dalam pilihan raya? Tak berfungsi. Jadi kita
kita nak tentukan bahawa kita ada sebut state funding apa semua. Kerajaan juga mesti bantu untuk menghidupkan parti politik dalam demokrasi adalah menghidupkan demokrasi itu, merancakkan kehidupan demokrasi itu. Dan we have done our part lah. Kita recommend various aspect of political and election funding yang patut kita ada di negeri ini. Tak susah pun kalau mau. Bagi tahu je kan mau. Okay, will tak the necessary regulations and rules on that. Tak susah. And then we'll make sure that the Election Commission has enough authority and manpower to run it. Okay? After this report, is the is your ERC disbanded? After this report, is ERC disbanded? What is your... Oh yeah, yes, we are given the next 3 months. ERC masih ada lagi. Ini to wrap up lah. Jadi lepas ni, kalau ada pihak yang nak penerangan lanjut, tapi jangan individual lah ya. Grup-grup yang nak, kita akan bersedia lah untuk berdialog, menemui mereka, bagi keterangan for the next 3 months. Lepas tu bila kita tutup kedai tu tak ada lagi lah. Okay. Alright. Do I say it rightly? Okay. Okey, ada timeline ke untuk nak tunggu respon from the government? Tak ada. Mana boleh saya bagi government timeline? Tak boleh. Tapi saya dah dapat assurance daripada PM sendiri. Tadi pun orang saya dengar, dia kata saya akan segera kaji dan lihat. Dan kita nak tentukan bahawa dia kata benda ni dapat sikit sebanyak buat permulaan lah dilaksanakan. I'm very happy with the response by the government. Tinggal lagi dia tak cerita pada saya lah. Dan you juga pergi buat kerja untuk tentukan. Tak apa, kita lepas ni kita we get ourselves disbanded. But we'll be around anytime call upon to assist implementation. Excluding me lah, saya think patut bersara dah. Penat buat kerja ya. Right? Wah, tak banyak soalan ya. Saya pegang ke Tan Sri? Okey, Tan Sri pegang. Tan Sri pegang. Oh, special ya. Angkat sikit, angkat. Bawah sikit. Duduk di bawah. Yang ini. Ambil gambar berubah pun yang ni keluar. Dok. Okey. Okey, saya pegang ni.